Hey, what's up guys? Hari ni kita nak review telefon Khairul Aming. Sama tak suara aku dengan Khairul Aming? Okay. Anyway, yo guys, welcome to the video. So hari ni aku nak review telefon yang Khairul Aming pakai untuk buat bisnes dia. Sebab kalau korang follow aku dekat cerita, ramai yang macam kata telefon yang aku beritahu tu sebenarnya salah. Kalau ikutkan memang salah, tapi aku tak bagi tahu yang dia pakai iPhone 6s Plus. Aku just bagi tahu dia pakai telefon lama ataupun iPhone lama instead of pakai telefon yang latest, iPhone 14 Pro ataupun 14 Pro Max untuk buat bisnes yang harga like juta-juta dah untuk dia punya yelah sambalnya tu kan. Aku pun actually follow up je dengan dia punya updates. Tapi aku tak pernah sekali lagi dapat beli dengan dia punya sambalnya. Alright, korang kena faham yang selalunya bila orang cakap pasal bisnes, orang kalau boleh nak macam the greatest smartphone yang dia orang ada untuk dia orang punya bisnes. Sebab benda itulah yang bawa akan duit masuk kan. And kebanyakan orang akan beranggapan macam tu. Nak start bisnes, obviously akan pakai benda yang paling mahal, benda yang boleh bawa tarik pelanggan, orang yakin dengan apa yang kita buat. So tu menunjukkan boleh kata salah satu status juga untuk sebuah businesses. So bukan kereta je yang kita kenal, bukan rumah je yang kita kenal, smartphone pun boleh kata macam tu juga. Tapi tengok apa yang Khairul Aming pakai dekat sini. That is not even a latest, not even a 5-year punya telefon pun kalau ikutkan. So iPhone yang Khairul Aming pakai ni sebenarnya adalah iPhone 8. Ramai orang kata tu adalah iPhone SE 2020 ataupun iPhone SE 2022. Salah sebenarnya. Sebab basically aku ada semua telefon tu. Contohnya macam dekat sini, aku boleh tunjukkan dekat korang, aku ada iPhone SE 2020 dengan iPhone SE 2022. And dua-dua telefon ni hidup tau. So aku dah memang check out telefon ni betul-betul untuk bagi tahu dekat korang phone apa yang Khairul Aming pakai yang semestinya memang bukan iPhone SE. Apa alasan kau, Fazli? Untuk orang yang kata tengok clock ataupun jam dekat depan ni, sebenarnya memang akan nampak dia adalah iOS 16 kan. Kalau ikutkan ya, sebab dekat sinilah dia introduce a widget untuk dia orang punya smartphone. So korang boleh ubah contoh macam font ke, kau boleh ubah dia punya cara looks and susunan untuk sebuah jam tu. Dan korang juga boleh letak widget untuk iOS 16. Itulah benda yang kelebihan ada dekat sebuah iPhone latest iOS 16 kalau ikutkan. Dalam latest video Khairul Aming masa dia buat live untuk tunjuk dia punya sales 13,000 unit tu ataupun 13,000 sambal nyet tu dapat terjual dalam masa 2 minit je, which is bagi aku sangat impresif. Aku pun tak tahu kalau aku dapat jual pun dalam 2 minit 13,000, gila tak banyak. And menunjukkan sebuah iPhone yang agak besar bila dia pegang dekat tangan. So bila kau nampak dia punya notification masuk tu, aku boleh kata tu adalah iPhone 8 tapi version Plus. Sebab dia punya tangan nampak sangat besar dan telefon tu tak nampak kecil pun dekat tengah. Sebab kalau aku pegang macam ni, akan nampak telefon ni sangat-sangat kecil. Kau kena ingat, ni adalah iOS 16 yang mana dia actually ada font yang berbeza dekat atas tu. 16 dengan 15 lain tau dengan dia punya jam dekat atas. Sebab kalau kau tengok dekat atas iOS 16, dia punya jam is a bit tebal and boleh ubah. Dan juga dia ada macam a bit style portrait ataupun boleh nampak depth antara foreground dan juga background bila letak. So tu adalah clue yang kedua. Yang pertama adalah dia punya depan ni, which is size dan juga iOS 16. Clue yang seterusnya adalah color. Kalau kau nampak apa yang Khairul Aming pegang tu adalah warna hitam ataupun black. Dia bukan jet black, so iPhone 7 bukan, 6s pun bukan sebab dia tak ada warna yang gelap macam tu. Yang ada pun hanyalah grey saja. Sekarang kita pergi dekat iPhone SE yang korang cakap sangat tu. Okay, macam aku cakap, aku owner iPhone SE juga. Tapi apa yang membuatkan tu adalah bukan iPhone SE, senang je. Tengok dia punya wallpaper. Kalau kau nak tahu, wallpaper tu ada dekat iPhone 6s dan juga iPhone 7 dekat sini. Kau boleh nampak, ni adalah wallpaper yang sama built-in dalam setting untuk Khairul Aming punya telefon. Tapi kalau kau perasan, dekat dalam setting iPhone SE ni adalah wallpaper yang sangat berbeza. Dan option tu tak ada dekat dalam setting iPhone SE 2020 dan juga iPhone SE 2022. So dia bukan iPhone SE. So macam aku cakap, dia adalah sebuah iPhone 8 ataupun iPhone 8 Plus. Sebab ni je yang support iOS 16 last version. Dia je yang ada font macam tu.
dan dia juga yang ada warna hitam. Lepas tu dia je yang hanya boleh terima that wallpaper dalam iPhone yang Khairul Amin pakai. So dekat sini menjawab persoalan kita, Khairul Amin pakai itu adalah iPhone 8 ataupun iPhone 8 Plus tahun 2017. So kita akan go through sikit dekat dia punya iPhone 8 tahun 2017 ni, sebab ialah apa yang membuatkan dia pakai lagi. First, dia adalah antara yang last pakai iOS 16. Aku tahu Khairul Amin ni macam dia aware sikit dengan dia punya software, so dia nak latest iOS. So nampak gayanya iOS 16 adalah yang last untuk iPhone 8 ataupun 8 Plus, membuatkan dia still pakai lagi. Mungkin ni adalah tahun yang terakhir dia pakai untuk bisnes dia. Lagipun kalau kau tengok dia punya fluidity tu, notification masuk tu nampak lagi smooth daripada kebanyakan telefon yang kau nampak dekat luar sekarang, yang lama-lama lah. iPhone 8 ni juga dia tak pakai RAM tinggi tau, 3GB RAM je. Cuba bayangkan kalau Android pakai telefon 3GB RAM, apa akan jadi dengan telefon tu? Lag gila. And kalau kau tengok standard untuk RAM sekarang ni pun adalah macam 12 ataupun 8 paling rendah yang kau boleh tengok, at least untuk dapat that kind of fluidity untuk dia punya UI, untuk dia punya usage. So that's quite impressive kan, dengan apa yang iPhone 8 dapat tawarkan and dapat buat untuk orang yang ada bisnes besar, lepas tu tak ada bagi isu sangat. And cumanya dekat sini apa yang konflik dekat iPhone 8 ataupun 8 Plus adalah masa mula-mula dilancarkan, iPhone 8 ni sebenarnya dishadowkan dengan satu lagi pelancaran, dengan tagline daripada Apple, that is one more thing. iPhone 8 Plus ataupun iPhone 8 dishadowkan oleh iPhone 10 ataupun iPhone X yang korang kenal, yang buatkan telefon harga like 4,000 and above. Lepas dari tu semua telefon flagship tak ada murah dah lepas tu. Itulah sebab kenapa iPhone 8 ataupun 8 Plus tak popular sangat masa diperkenalkan, sebab orang fokuskan dekat telefon yang baru, nampak lagi baru, teknologi lagi baru, dan antara yang first pakai OLED display. Ingat tu. Dan kalau korang nak tahu, start daripada iPhone 8 ni juga dia ubah cara iPhone di charge. So biasanya korang akan pakai lightning connector kan. So start pada iPhone yang ni, dia actually introduce wireless charging pada iPhone. Sebelum tu dekat iPhone 7 tak, sebab dia pakai aluminium back. Sekarang iPhone pakai glass back dekat belakang, so that dia boleh enablekan that wireless charger pada sebuah iPhone 8 and 8 Plus, termasuklah iPhone 10 juga. Lepas tu disebabkan benda ni juga, Apple buat sesuatu yang bagi aku macam tak masuk akal, that is turunkan battery capacity dekat dalam iPhone 8 dan juga 8 Plus. Kalau kau tengok dia punya mAh, dia lagi rendah daripada iPhone 7 dan juga 7 Plus. Dekat sini juga Apple introduce A11 Bionic, which is yang kata dapat lagi power efficient daripada yang lain, sebab dia pakai 10nm at that time, memang rasa sangat-sangat laju and power efficient. Cumanya in a long run, bateri yang kecil tu tak dapat nak keep up, ataupun dia akan degrade, akan buatkan bateri makan lagi banyak and lagi cepat. Lepas tu dia punya size agak besar, 55 inci untuk skrin yang tak full view display, akan kata size dia agak ridiculous, and size dia juga adalah agak kecil untuk size telefon macam tu dengan 5.5 inci, and still pakai IPS LCD display tau, dengan resolution 1080p, accurate 1920 by 1080p. Really a full HD punya display kan. Cuma itulah, dia tak advance macam apa yang iPhone 10 dapat tawarkan. So conclusionnya adalah, walaupun orang ada business like harga juta-juta, still dia pakai iPhone yang boleh kata tak perlu yang updated pun, hanya sesuai ataupun hanya bagus untuk buat business saja, dah kira okey lah. Bukan yang aku kata yang aku tak tahu yang Khairul Amin actually pakai telefon 14 Pro, sebab dia juga update dekat dalam Twitter dan juga update dekat dia punya TikTok, kata dia pakai iPhone 14 Pro, and dia even nasihat dekat orang lain untuk beli iPhone 13 Pro je instead of beli dekat iPhone 14 Pro, sebab dia tahu in terms of camera capability, iPhone 13 dah cukup memadai. Cuma dekat sini untuk orang yang betul-betul nak tangkap gambar, akan betul-betul tahu yang iPhone 14 Pro sebenarnya dia boleh support sampai 48 megapiksel. So untuk orang yang memang nak rasa perubahan dekat iPhone 14 Pro is a good investment untuk rasa, and boleh kata feel the difference bila korang upgrade kepada iPhone yang baru. Alright, macam biasa guys, leave a like, subscribe, so keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye. Aku kena jelaskan ke kenapa Khairul Amin pakai iPhone 8 and 8 Plus tu? Kenapa semua orang kecam cakap tu iPhone SE, lepas tu cakap benda yang buruk-buruk pula tu? So aku nampak a bit hit up dekat comment section dekat Twitter yang aku post tu.
Yalah, link dekat bawah. Bye.